Sunhawk yang tunggal, tapi selalunya map tunggal ini dia menangi oleh Influence Gaming. Atau kalau dia dapat melakukan perkara yang sama ataupun dia akan berubah sedikit ceritanya. Tapi inilah dia game yang anda akan lihatkan sementara kita orang bukan makan tapi tengah fikir tentang apa yang dia nak buat lah. Tak, aku nak makan je. Kau cover sekejap. Ya. Tapi aku nak fikir. Kau fikir. Aku fikir jap. Bukan kita orang diam. Okay. Kita orang fikir jap. Alright, sekarang ni kita tengah lihatkan flight path kita daripada belah atas Monai menuju ke arah Camp Charlie ke tu? Camp Charlie kan? Charlie C kat bawah. Ya. Sebenarnya ni pulau ABC ikut camp tu. Betul. Camp Alpha, Bravo dan juga Charlie. Tapi kami berikan nama pulau besar, kecil dan sederhana. Sampai hari ni orang masih ikut, so kami okey je lah. Iyalah, kami okey je. And ABC. Tapi itulah, biasanya kalau A tu orang akan assume adalah pulau yang paling besar sebab nampak macam A tu adalah katan yang paling utama sekali. Tetapi tiada pergaduhan akan berlaku dekat Paradise Resort. Selalunya akan berlaku perlawanan antara Infinity, pasukan Malaysia selalu ada dekat sini juga. Dan kemudian pasukan apa selalu ada dekat sini? Ada satu lagi pasukan Infinity, Boom ID ataupun Boom Esport. Dan juga satu pasukan Malaysia. Tapi semuanya tak ada. Semua tak lepas. Pasukan Malaysia tu pun dia tak lepas. Farang selalu kadang-kadang ada dekat situ. Tapi inilah pasukan IHC yang di mana Alex akan ditunjukkan kepada anda. Pasukan ini cukup barbar. Suka barbar di bahagian-bahagian depan. Tapi kali ini tidak begitu menjadi. Untuk DRS menang chicken dinner yang pertama. Game yang kedua tak menjadi sangat. Tapi mereka masih lagi kekal di kedudukan nombor 2 lah. Tapi tidak begitu jauh berbanding dengan pasukan Alpha 7. Buriram United ada 21 markah di dalam tangan. S2G ada 19. Sinko kita tahu ada 47. Pasukan Geek Fam sekarang ni markah terlalu sedikit. Satu sahaja. Sukar untuk bayangkan di dalam game ketiga sahaja. Gap antara nombor 16 dan nombor 1 ialah sebanyak 46. Jarang-jarang berlaku. Selalunya dalam game kedua, game ketiga ni gap dia mungkin 20 lebih markah, mungkin 30 lah paling kuat pun. Baru game ketiga dah 46 markah gap antara nombor 1 dan 16. Satu benda yang perlu direncanakan oleh Geek Fam sementara bukan menunggu tapi untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dalam race untuk menjadi juara. Yang pernah kita sebutkan untuk Yuhai dan pasukan Malaysia secara keseluruhan untuk setiap international event yang melibatkan negara-negara di barat sekali, pasukan Malaysia paling tinggi nombor 7 melalui Team Secret dan juga Judo Gang. Dan di dalam line up itu tentunya terdapat Yuhai, jadi tentunya dia ingin memecahkan curse ataupun sumpahan yang berlaku itu dengan mendapatkan tempat yang jauh lebih tinggi. Alpha 7 pasukan yang sering kali mendapat nombor 1 dalam persaingan negaranya. Kali ini kena bersaing dengan pasukan Inco yang ironinya adalah pasukan yang terlemah, wakil Brazil yang ada dekat sini lah dari segi statistik. Tapi kali ini mereka yang terkuat walaupun mereka datang last minute melalui melanggar pergi keluar pasukan HVVP yang merupakan gabungan pasukan Ukraine dan juga Rusia. Yap, dan ini pasukan Vampire Esport yang merupakan juara PNWI. Di manakah kebangkitan mereka akan berlaku? Sebab sekarang ni Buriram yang jauh lebih tinggi markah mereka 21, mereka 13. Kalau jauh lebih tinggi sangat, 8 markah saja berbeza. Inilah Wolves yang juga mempunyai markah yang sangat rendah sama dengan Geek Fam. Ya, tepat sekali. Tapi yang menarik pasal Yuhai dan juga Kangzo sebenarnya, mereka ada satu relationship agak sedap di sini. Keduanya tidak bermain di PMGC lepas. Tapi keduanya bermain di PMGC Dubai dan PMGC ini. So ada satu kesenambungan yang menarik lah. Sebab aku pernah ambil gambar diorang berdua kat situ. Tiba-tiba teringat pula masa di Dubai. Tapi Yuhai ni memang social butterfly. Yalah. Semua tim dia macam Zoom versi versi Malaysia. Versi Malaysia. Semua orang dia akan pergi lepak dan borak.
Dengan selipar kan kat hotel bagi selipar. Kadang-kadang selipar tu macam terkena air sikit pun koyak lah. Ya betul. Tapi dia orang akan pakai pergi jalan raya yang basah pun Yeah. orang pakai juga. Tu lah. Kau cover apa tu? Tapi yang aku tak boleh tahan lah hotel di Bangkok. Selipar dia cantik tapi kena bayar. Kau tak boleh bawa balik. Tak boleh bawa balik harga selipar tu RM70. Seakan langsung tapi inilah Federal melawan dengan malang sekali untuk dia lah, berlawan dengan Alter Ego. Tak juga. Ada covering yang baik. Influence Gaming ni ada track record yang baik dekat Sunhawk. Dan mereka masih lagi meneruskan perkara itu sebab Alter Ego sebenarnya tinggal 2 orang saja. Kat Malang bagi mereka. Setiap kali mereka dapat knockdown terdengar bunyi sorakan daripada peminat-peminat mereka begitu besar sekali. Inco berjaya dapat knockdown kat atas Buriram. Yang menariknya Buriram yang ada kawasan high ground tapi mereka yang berjaya sebab Buriram yang datang ke arah docks untuk menyekat Inco. Ini adalah satu benda yang terkeji. yang akan dilakukan oleh tim yang turun di kawasan kampung ataupun di kawasan Lakawi. Sekali-sekala mereka akan buat strategi. Jomlah kita pergi docks blok dia orang. Ya. Dan benda itu hanya boleh lakukan satu kali sebab nanti tim Beladok tu akan bersedia dengan kunjungan itulah. Yep. So, mungkin Buriram akan lakukan benda ni hari ini je. Tapi esok dia takkan buat, lusa dia takkan buat. Sebab inilah macam surprise attack sikit lah. Ya, tapi untuk Buriram inilah tindakan yang perlu dilakukan untuk menghentikan kemarahan Inco yang sebegitu pesat sekali. Kalau mereka diputuskan momentum kat sini tidak mengejutkan sesiapa, tetapi kalau mereka dapat menang mungkin dalam top 3 saja dekat sini pun, itu akan menyebabkan pengejaran orang di nombor 4 dan 5 tu menjadi sukar. Kalau dia boleh dapat 60 markah dekat sini dengan hanya mendapatkan 13 markah, itu menjadikan average game mereka adalah 20 markah setiap game purata. Kalau ada peluang itu, knockdown yang berlaku, semua pun dibangunkan semula untuk kedua-dua tim. Inco mereka yang kena bergerak daripada kawasan yang lebih open, tapi entah macam squash ni berjaya. Yang Buriram nak fall back kot. Jangan mengambil risiko terlalu tinggi pada ketika ini. Lagi sekali, Buriram melakukan aktiviti keji di mana mereka boleh lepak dekat kampung tu. Tapi sebab mereka mungkin macam kau cakap nak menghentikan kemarahan Inco terlalu jauh ke hadapan sampai diorang tak ada option untuk mengejar. So mereka akan melakukan sedikit buatan blocking itulah. Tapi dia block, dia tak berjaya block pun. Yep. Main MP pula akan knockdown sekarang ni oleh Inco. Orang kata apa yang memburu diburu. Ya, betul. Yang menahan mereka tak dapat tahan serangan daripada Inco. Menyebabkan mereka masih lagi meneruskan kecemerlangan mereka dengan 4 player masih lagi hidup. Dan kalau mereka masuk ke tengah lagi, itu akan menyebabkan Inco berkali-kali menjadi pemenang double digit score. Dia memerlukan 13 markah untuk mendapatkan 60. Dengan 60 itu, dan kalau Geek Fam Tusun, kalau dia dapat 60 markah dekat sini, perbezaan akan menjadi 59 antara mereka dengan Wolf dan Geek Fam. Kalau Inco dapat 13 markah dekat sini. Yang di mana itu merupakan satu permintaan yang sukar juga lah untuk minta kat Sunhawk sebenarnya. Ya benar. Dapat chicken pun susah kat sini. Kadang-kadang tim ada 4 orang, lagi enemy tu pula ada seorang-seorang pun. Tim ada 4 orang tu boleh kalah sebab macam example lah, kau terperangkap dekat pulau kecil yang 4 orang dia betul-betul dekat atas puncak. Dan kau kena terjun ke bawah. Macam mana kalau terjun kau akan mati. Pada waktu itu tim yang walaupun kekurangan nombor, mereka boleh menang sebab mereka dapat circle. Tapi Geek Fam kena tunjukkan kepada kita, you high boy. Satu-satunya player yang duduk pelik sekarang ni adalah player daripada Inco. Aku rasa Federal kot. Dia betul-betul berpusing 90 darjah melihat pada teammate dan bukannya melihat ke arah meja. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin dia jenis yang tak suka ada support ke atas tangan ke apa ke. Dia seorang je yang duduk pelik kau-kau 90 darjah melihat pada teammate. Takut teammate lari ke apa ke. Mungkin itulah kot. Mungkin macam kau cakap dia tak nak ada support tu kot. Sebab ada player yang lebih selesa, tidak ada halangan untuk melakukan gyro terutamanya. Dan ini pun salah satu benda yang menyebabkan gyro ni, dia menyebabkan space yang diminta oleh player menjadi lebih besar. Sebab kadang-kadang macam kalau kita lihat pada game PC, kadang-kadang orang main team ada 5 pun, space dia kecil je. Tapi untuk PUBG Mobile dia memerlukan space yang sangat-sangat besar. Sebab ada orang menggunakan gyro yang mungkin kurang daripada 100. Dan memang kalau dia nak kejar kereta punya tembakan tu, dia akan pusing sekali dengan kerusi dia lah. Ya, betul. Macam saya. Saya berpusing 760 darjah kadang-kadang.
tapi saya knock. Bila Mika. Dollars berjaya dapatkan satu daripada S2G. Dan itu yang aku agakkan. Serangan baras akan keluar semula. Tapi ISC Godless menembak Ravenclaw sekarang ni. Bukan Ravenclaw terus naik turun bawah. Sedikit panik di situ. Tapi panik itu akan membantu. Tidak akan di knockdown. FF sekarang ni satu player dalam keadaan knockdown. S2G pun satu player dalam keadaan knockdown. Tapi ada 3 tim yang berada kawasan zona biru iaitu DRS, Influence Gaming dan juga AE. Tapi bagi Alter Ego, mereka sudah pun kehilangan 2 orang player. So bukan kedudukan yang terlalu baik untuk mereka. Bagi DRS, game pertama menjadi, game kedua tidak. Game ketiga ini akan menentukan apakah sebenarnya mereka punya strategi secara totalnya lah untuk PMGC kali ini. Ya, sebab itu bermaksud semua game mereka sudah pemain. Oh, wow. Circle yang betul-betul ke kanan, jarang berlaku. Masa tim Malaysia turun Langkawi dengan kampung takkan berlaku. Ya, betul. Takkan berlaku langsung. Masa VIP dapat chicken dinner, masa diorang turun sini pun, circle tu kat pulau kecil. Yap. Tak apa. Sekarang ni kita akan lihatkan HIC. Aku rasa ni mungkin kali pertama kan kita sampai global. Tapi Sunhawk kita tak ambil Langkawi. Ya, itulah. Ini pun ada, memang aku terfikir. Sebelum ini pun selalunya ada orang kan sewa. Sebab yalah kita ada banyak pakar-pakar Langkawi kan, terutama sekali jumper lah. Tapi kali ini memang tak ada langsung yang turun ke Langkawi. Walaupun itu yang aku pelik masa Forever main, mereka tak ambil Langkawi. Kat Malaysia banyak pakar IT, pakar ekonomi dan pakar Langkawi. Lawak. Aku ingat kau nak cakap jago sukan dan juga jutawan. Tak. Aku nak cakap lah pasal pakar Langkawi tu. Ya, tapi kat sini Nova satu orang yang Nova ni entah apa jadi dengan diorang. Tapi kita tak boleh cakap macam tu kat dia. Dia second day dia akan mengeprank. Oh, tu dia. Snipe dapat satu. Tapi malangnya dia dapatkan kat atas AE sebenarnya. Wolves rata. Wow, 3 game 1 markah. Yep. Menjadikan average dia 0.33334 lah. Nak habiskan. Betul. Paraboy. Okay, ni player yang menjadi igawan ramai player-player yang lain ataupun peminat-peminat yang lain. Kali ini bermain di Sunhawk, sepatutnya mereka dah jauh lebih improve lah. Kalau tidak, ini memang kelemahan besar mereka. Tapi Chowski akan jatuh awal. Tapi kalau fikir balik kan, inilah kali pertama Nova main PMGC offline. Oh ya, betul. 2 kali dia menang PMGC, dia main online sebenarnya. Ya. Yang tahun lepas memang main online kau-kau. Sebelum tu kat Dubai tu pun main daripada bilik hotel je. Ya, betul. So ni kali pertama sebenarnya mereka naik ke stage. So boleh menjadi faktor juga aku. aku rasa itu pun mungkin akan menjadi salah satu faktor juga untuk mereka berpermainan pada waktu ni. Sebab setakat ini mereka ada 11 mata sudah. King dalam keadaan knockdown, Paraboy menembak. Dan apakah yang akan dapat dilakukan dekat sini? ISC juga satu player akan knockdown, dibunuh secara langsung oleh S2G. S2G sekarang ni ada 1 mata penyingkiran. Influence juga ada 1 player sudah pun terbunuh. Ya. 2 sudah hilang je untuk Influence, tinggal 2 saja dan Stalwart rata. Wow, jarang untuk dijangkakan Stalwart adalah pasukan yang akan rata. Dengan agak cepat, begitu juga Influence malah rata terus. Influence Kevin pada pasukan FF. Pasukan yang punya track record yang baik untuk bermain di Sunhawk. Begitu juga dengan Alter Ego dalam perjalanan untuk rata dan dia tidak boleh untuk bermain healing. Kerana selepas ini adalah circle kelima yang timing dia sudah lari lah berbanding dengan yang sebelum ini. Ini menyebabkan pasukan seperti Enigma Galaxy, Infinity, Team Bacon, Time Entertainment dan juga beberapa pasukan yang bermain healing ini tidak berjaya mendapatkan apa-apa markah ketika bermain di sini. Waktu ini walaupun Alter Ego masih lagi berada di luar bersama dengan pasukan DRS sebab DRS terperangkap dalam main. Pasukan Geek Fam sekarang ada 2 mata penyingkiran sudah. Yuhai baru je dapatkan King. Dapatkan Nova juga sekarang ni kekurangan player. Paraboy dijatuhkan sekali lagi oleh Geek Fam. Geek Fam akan dapatkan 3 mata penyingkiran sudah, terus naik ke nombor 12. Keempat-empat player mereka masih lagi hidup. Jimmy. Hadapan dia sebenarnya ada 3 orang player daripada Geek Fam. Geek Fam, mereka juga perlu masuk ke dalam circle tapi mereka boleh mengambil fight ini kalau mereka mau. Kerana Nova tinggal seorang saja, rata sudah 5 mata penyingkiran.
Untuk Geek Fam, Nova keluar dengan 4 mata di dalam poket. Wow, 5 elimination point. Okey, ini dia. Mungkin pembukaan yang diinginkan. DRS juga sudah pun rata. Jadi pergolakan akan berlaku di dalam carta ini kerana tiada pasukan yang betul-betul stabil melainkan Inco. Inco masih lagi ada 4 player dengan 3 mata penyingkiran. Geek Fam sorakan diberikan kepada pasukan ini. Walaupun kadang-kadang macam janggal sikit sebab dia suka pasang audience sound tu. Dia pasang sikit apa terpotong. Itulah. Tapi Yuhai akan dapatkan knockdown kedua ke atas FF. Ini adalah mungkin fight yang paling bagus untuk Geek Fam ambil. Kerana FF pada waktu ini juga tidak begitu perform. Kalau mereka dapat semua ni, 9 mata penyingkiran akan masuk ke dalam poket mereka dan kemasukan juga nampak mudah bagi Geek Fam. Tiada apa-apa sekatan langsung yang akan dilakukan oleh mana-mana tim di sebelah arah ini. Peluang terbuka luas bagi Geek Fam mendapatkan lebih banyak mata penyingkiran. Sudah pun ada 9 mata penyingkiran sekarang ini. Dengan ratanya tim FF. Geek Fam mengejar tim nombor 11. Mengejar Nova sekarang ini. Gila-gila Geek Fam tiba-tiba naik besar dan satu lagi pasukan terlapor rata. Dekat IAC tak? IAC masih lagi orang. Tapi Geek Fam Mika akan dijatuhkan. Baru waktu ini nampak macam mereka akan bertarung di tempat yang begitu ramai orang. Kurang pasti apakah situasinya pada waktu ini, tapi Mika nampak boleh diselamatkan dengan mudah. Dia makan jarak jauh sebenarnya daripada S2G dan juga Inco. Jadi bukanlah situasi yang terlalu sukar bagi player-player ini. Tapi apa-apa pun, T2K ini pasukan yang impact minima tadi. PAM ada 10 markah minimum untuk keseluruhan. 10 markah untuk game ini. T2K belum apa-apa signifikan. Jadi inilah itu benda yang mereka perlu fikirkan buat waktu ini. Adakah nak ambil risiko ataupun masuk saja dalam circle. Tapi ya, mereka kena pertahankan tempat ini tidak kira macam mana pun. Geek Fam harap-harapnya itu dalam circle sebab nampak macam terlalu jauh kat luar. Ya, tapi Inco yang mereka knockdown tadi tu mereka berjaya bangunkan semula dan Inco nampak lebih terpaksa fokus pada tim yang berlainan. Tapi alamak, AE, tapi AE tinggal seorang, makanya knockdown dapat dipegang dan rasanya tiada masalah yang terlalu besar bagi Geek Fam melakukan revival tersebut. Tapi zona tengah menutup. Snipes akan jatuh, Inco dapat. Inco masih lagi nampak mereka ini. Squash yang berada di kawasan luar ni boleh ditembak, tapi dia akan masuk ke dalam satu reban kecil terlebih dahulu. Membuka skop, gerak tangan sampai daripada Revo. Kena dua sebenarnya. Itu akan membuka jalan bagi Geek Fam untuk masuk. Dan 2 sudah pun rata secara kekal untuk Inco. Dia orang kena main 2 orang. Dan sekarang ni Geek Fam tak dapat ditembak. Satu-satunya yang boleh tembak dia mungkin AE lah. Tapi AE pun kena tembak. Yuhai dapat 10 mata penyingkiran sekarang ini. Ya. Untuk Geek Fam. Tiada sorakan untuk Yuhai kerana walaupun Yuhai ada ramai penyokong dekat situ, tapi yang dijatuhkan adalah Ponbit. Juga dia pasukan tuan rumah. Jadi apa-apa pun itu satu penambahbaikan yang jauh lebih baik untuk Geek Fam pada waktu ini kerana mereka akan dapatkan sekurang-kurangnya 14 mata mungkin. 6 tim je tinggal. Yap. Dan ada 2 tim yang full squad. Ya. 3 tim full squad. Kedua je lah. 4M satu dah hilang secara kekal dah. Ya. Tapi yang menariknya masih lagi ialah Inco ada di dalam top 6. Dan mereka sedikit lagi hampir 13 mata. Sudah ada 4 daripada placement point, 5 daripada elimination point. Kalau mereka boleh tambah lagi ataupun satu lagi tim rata, mereka akan dapat 6 tambah 5. Jadi apa-apa pun masih lagi dominasi untuk Inco. Tapi Alpha 7 berpeluang tinggi, mereka ada pengalaman luas mendapatkan chicken dinner berkali-kali dekat sini. Benar tu. Dan mereka sekarang ni 1-2 milik Brazil sudah. 4M buat apa pun dekat sini dia tak boleh kejar nombor 1 nombor 2 itu. Ya. Brazil punya dominasi selepas game ketiga ni tak dapat disangkal langsung. Dan mereka dengan keempat-empat player masih lagi ada dan circle pemilik mereka ini adalah satu advantage besar untuk mereka. Geek Fam sekarang ini. Kenderaan akan diambil oleh Yuhai. Alfonso pula. Mafioso dapatkan satu daripada S2G. Inco rata ke? Belum lagi ada lagi seorang. Ya. Tapi betul macam kau cakap, kalau 4M ratakan semua orang dekat sini pun, mereka masih belum lagi dapat kejar pasukan Inco kebarangkalian sekali. Tapi walaupun Alpha 7 nampak beberapa gerombolan
Player-player berada di bahagian bawah dan hanya tinggal satu saja. Itu pun dia sedang tank circle dan tak mungkin dia boleh dapat heal dekat situ lah. Maka boleh dikatakan sekarang ni mencari tempat ke-5 siapa. S2G akan hilang. T2K juga tinggal satu. Dia main healing. Sempat lagi ya. Tapi itulah sebab barbar sangat pasal sekarang ni 6 team je. Tapi circle besar. Ya. Nak dapat nombor 2 tu tak doesn't make sense lah. Untuk team yang main healing ni. Betul. Okey dah circle ke-7 dah. Habis S2G akan rata bersama dengan mungkin T2K. Tapi T2K nampak gayanya dia tidak makan circle. S2G menunggu masa sekarang ini. Kalau dia boleh bertahan lagi mungkin Dambrut jatuh terlebih dahulu. Kalau 20 saat mungkin 1 minit dia akan bertukar menjadi nombor 5 mungkin. Grenade tangan akan dibaling. Grip Fam boleh selamatkan player yang knockdown itu. Tapi Yuhai juga tengah masak tu grenade tangan. Tapi Inko akan rata terlebih dahulu. Nombor 6. 5 mata penyingkiran. Dan satu lagi akan jatuh pada zona sudah. T2K yang jatuh pada zona. Yuhai dapatkan Carliho semula. Dambrut dibunuh secara langsung oleh Revo. So, Geek Fam tinggal 2. Revival akan dilakukan sekarang ini ke atas Alpha 7. Tapi player itu juga menerima kuisan damage agak tinggi daripada Yuhai Boy. Yuhai Boy memilih untuk membaling satu lagi butir grenade ke arah Alpha 7. Tapi 4M ni, dia tengah main senyap-senyap menyelinap daripada kawasan belakang. Yuhai dapat Carliho dekat situ. Menyebabkan A7 kena bermain dengan 3. Tapi Geek Fam kena hati-hati dengan tim yang datang daripada belakang ni. 4M. Tapi sebab dia menembak tadi, informasi itu ada. Mika dapat. Dia dapat satu. Dia cuba membunuh secara langsung. Kalau ini kena dua-dua je, memang terus hilang sebenarnya semua-semua tu. Grenade dibaling, tembakan dilepaskan Geek Fam. Alah malangnya. Sebab Mika tadi dia nak ambil lajak sikit untuk baling bom dengan lebih jauh. Tapi Alpha 7 menembak mereka terlebih dahulu. Dan 4AM akan dapat selamatkan situasi ini mungkin kerana Alpha 7 juga sangat-sangat jauh. Tapi Geek Fam percubaan yang cukup-cukup baik. Mereka akan dapatkan hampir 20 markah dalam game ini saja. Ya, betul. 21 tepat-tepat. Memang jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka dapatkan. Itu berapa persen je? 2000%? Yep. Daripada mereka dapat. Tetapi winner dan chicken dinner untuk Alpha 7. Dengan ini cukup ke untuk dia kerja Inko?